the first part ni dia tanya apa maksud hybridization. Okay, so what is the meaning of hybridization, class? Apa yang you faham berkenaan hybridization tu? Boleh cuba? Mixing of two or more atomic orbitals. Betul. Okay, so mixing of two or more atomic orbitals to generate new set of hybrid orbitals lah. Okay, contohnya kalau linear tu kena tahulah dia dua. So always start dengan S dulu. Okay, so always start dengan S. Lepas tu P orbital akan ada 3. Okay, lepas tu D akan ada 5 lah. Okay, tetapi kita only sampai 6 sahaja. Okay, so we first linear tu elektron group 2, okay, sp. Kalau trigonal planar 3, sp2. Kalau tetrahedral 4, sp3. Okay, kalau 5 trigonal bipyramidal sp3d. Okay, dan last sekali kalau octahedral, elektron group arrangement dia octahedral, dia adalah sp3d2, hybrid dia. Okay, dan hybrid tu kita tengok dekat central atom. Okay, yang surrounding atom kita just tulis configuration dia untuk kita nak tentukan orbital mana yang terlibat untuk overlap tu antara hybrid dekat tengah tu dengan surrounding tu. Okay, so tak apa, nanti when we draw you can see better lah. Okay, alright. Next, this row name the hybridization of the carbon atoms in the following molecule. Okay, so walaupun dia ada lebih daripada satu central atom, okay, but doesn't matter lah. Okay, CH3 kena boleh tahu nak lukis macam mana. Alright. Tapi nanti bila you pergi second sem pun kita akan belajar organic chemistry semua lah. Okay, masa SPM ada belajar sikit yang apa, alkane, alkene, kalau dalam bahasa Melayu alkana, alkena tu semua kan. Alright. Okay, ni yang pertama. Okay, dia suruh name the hybridization of carbon. Okay, so kita tengok carbon ni. Okay, apa hybrid carbon ni? Boleh siapa-siapa bagi tahu tak? Macam mana kita nak tentukan hybrid carbon ni? Kelas, semua respon sikit. Kita kena tahu dia punya apa? Yes, electron group dengan dia punya arrangement. Okay. Okay, so berapa elektron group dia, carbon ni berapa? Kita tengok satu carbon ni sahaja, berapa elektron group dia, kelas? 4. Yes, very good. So kalau 4, alright, arrangement dia mesti tetrahedral lah. Okay, alright. So kalau tetrahedral, dia punya hybrid on carbon ni mesti sp3. Okay, so carbon ni pun benda yang sama lah sebab elektron group dia 4. Okay, so dia punya hybrid pun sama, sp3. Okay, so for the next one, okay, kita akan ada satu double bond lah, CH3. Okay, CH double bond CH2. Okay. Okay, always remember carbon can form a maximum of 4 bonds lah. Okay. Dan juga kena ingat bila kita nak tentukan elektron group tu, single bond ke, double bond ke, triple bond, nilai dia adalah 1 lah. Okay, untuk each bond tu. Okay, so we start from left to right. Okay, so carbon ni, apa elektron group dia, kelas? Boleh tentukan tak? Apa elektron group dia? 4. So hybrid dia adalah sp3. Okay, very good. Okay, how about this carbon? Carbon yang dekat double bond ni, apa dia punya electron group? Kelas, electron group yang carbon seterusnya berapa? 3. Betul. So dia punya hybrid adalah sp2. Yang carbon ni pun sama juga. Elektron group dia adalah 3 sebab apa? Dia ada satu double bond yang kita bagi nilai 1, and then 2 single bond yang nilai dia 1 lah setiap satu. So total 3. So hybrid pada carbon adalah sp2. Okay, clear, kelas? Boleh so far?
Okay, sir. Okay. Okay, nanti kita akan tengok nak lukis apa hybridization dengan overlap of orbital bila ada double bond lah. Itu hari masa kuliah saya ada cover sikit. Okay, tapi nanti kita akan tengok semula lah. Kita settlekan dulu hybridization untuk molekul atau compound. Okay, yang tak ada double bond, dengan kita akan tengok juga ion lah, hybridization untuk ions. Okay, so we will do this first. Saya dah suruh buat ni kan? Boleh? Boleh. Okay, alright. Boleh. Alright. Okay, so the first one tadi tu apa? Dia punya contoh tu, dia like dia nak kita buat hybridization untuk apa? BeH2, betul? Betul. Okay, alright. And then dia suruh kita determine geometry, maksudnya dia punya molecular shape apa semualah. So macam saya bagi tahu, okay, untuk nak buat hybridization, pertama sekali kita lukis dia punya Lewis structure dulu. Okay, lukis dia punya Lewis structure. Okay, kita tentukan ada berapa sigma bond. Okay, kalau dekat tengah-tengah dia ada lone pair, berapa lone pair. Okay, and then kita tentukan dia punya shape semualah. Okay, macam biasa So first we do that first. Okay, kalau untuk BeH2. Okay, beryllium group berapa kelas? 2. Okay, so ada satu sahaja. Alright, dan hydrogen valence dia satu elektron lah, kita ada 2. So total berapa? Sorry, 4. Saya salah tulis tadi Okay, so next what we do, we draw the Lewis structure first. Okay, so we draw the basic structure dulu. Be macam ni dekat tengah, and then 2 hydrogen macam ni lah. So berapa elektron yang kita dah pakai? 5. 4. Okay, so balance dah tak ada lah, kosong Alright. Okay, so sekarang berapa elektron keliling beryllium? 4. Boleh ke tak boleh? 4. Tak. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Boleh ke tak boleh kelas beryllium? Boleh. Sebab apa? Beryllium apa dia? Saya cakap apa? Incomplete. Incomplete octet. Ya, betul. Dan hidrogen pun dia tak ada apa-apa elektron untuk nak bagi kepada beryllium dah. Okey, hidrogen kita tu dah ada 2. Setiap satu hidrogen tu dah ada 2. Okey, so dah cukup lah. Okay, so this is the first thing you kena boleh buat. Okay, next you kena boleh identify lah around beryllium tu ada apa jenis bond. Okay, you ada sigma bond lah, 2 sigma bond. Okay, dan berapa dia punya electron group kalau beryllium tu? 2. Okay, 2. You tahulah linear. Okay, so you tentukan siap-siap dulu. Kalau electron group 2, hybrid pada beryllium tu mesti sp. Setuju tak kelas? Setuju. Okay, so kita tentukan siap-siap baru kita mula buat. Okay, so next kita buat electron configuration dululah. Okay, untuk beryllium apa electron configuration dia? 1s2. 1s2, 2s2. Okay, very good. Okay, so macam biasa bila nak tentukan hybrid bila kita nak buat hybrid untuk central atom tu, kita kena ada 3 benda lah. Okay, pertama sekali dia punya ground state. Okay, so semua make sure buat semua tengah buat kan ni kan. Okay, kalau macam tu lepas habis kelas ni terus hantar semua. Okay, make sure everyone check back you punya kerja Okay, kalau siapa yang tak hantar apa yang sebelum ni punya senyap-senyap, so tolak je markah assignment, senang je. Okay, alright. So apa yang kita lukis, kita tengok yang n paling tinggi lah 2. So kita akan ada 2s dengan 2p. Okay, so kita lukis saja orbital diagram. Kita buat dulu 2s punya. Ada 2s tu kan, kita isi. Okay, alright. Next, apa dia? Promotion of electron. Okay, so untuk beryllium kita nak hybrid sp. Setuju tak kelas? Setuju dah. Okey, itu lagi satu. Okey, lagi satu apa yang you kena boleh nampak daripada Lewis structure ni adalah
kita perlukan dua single elektron pada beryllium. Dua single elektron pada beryllium supaya dia boleh membentuk dua sigma bond dengan hidrogen lah. Okey. Boleh faham apa saya cakap? Kita nak ada dua single elektron pada beryllium. Boleh? Boleh. Sekarang kita ada ke dua single elektron ni? Tak ada. Okey, so kita ada a pair macam ni. So apa kita buat? Kita promote dia pergi masuk ke 2p. Okey? So nampak tak ada dua single elektron sekarang. Okey, you boleh label kat atas ni pun. Ini yang kita pakai untuk bentuk sigma bond dengan satu hidrogen. This one with another hydrogen lah. Okey, lepas tu kita just combine je yang kita perlukan. Kita nak sp, we take one from s, one from p lah, yang ada dua single elektron tu. Okey. Dan ingat bila kita promote tu dia akan jadi balik the electron yang arrow tu will be facing upwards lah. Okay. So balance 2 ni kita tulis sebagai apa? Yang 2p orbital yang kosong tu kita tulis sebagai apa? Empty. Empty Left. orbital. 2p orbital. Okay. Alright. So far boleh kelas? Kan? Okay, alright. So macam mana nak lukis hybrid kita? Kita kena lukis lobe lah. Lobe tu macam kelopak macam tu lobe. Berapa lobe tengok kita punya hybrid. Kalau SP 2 lah. Okay, so we just draw two lobes like this. Okay, so next label. Okay, apa elemen tu, apa hybrid tu. Kita kena label pada setiap side baru kita tahu yang terlibat ni adalah hybrid. Okay. Next, kalau untuk hydrogen, okay, so kalau hydrogen electron configuration dia just 1s1 lah. So yang terlibat untuk bentuk sigma bond dengan beryllium adalah 1s. Okay. So kalau 1s shape dia apa kelas? Bulat. Okay. So label hydrogen 1s. Okay. So hydrogen bagi satu elektron, beryllium bagi satu elektron. Okey, tak kisah siapa atas siapa bawah tu, tak kisah. Janji dia opposite spin lah. Okey. Alright. So same goes to this one also. Okay. One from beryllium and one from satu S daripada hydrogen. Okay. Boleh kelas? Boleh ke? Okey, so kalau dalam apa dia? Kalau lukis yang ni kan, dia nak kena terus letak dia punya apa sudut tu ke? Maksudnya angle dia. Kalau lukis macam hybrid ni tak perlu, melainkan kalau soalan minta value you kena bagilah. Boleh faham? Okay. Alright. Faham. Okay. For example, this one is 180 degrees lah. Biasanya bila kita lukis hybrid, kita tak akan label the angle lah, unless required by question lah. Okay, you kena boleh tahu apa value dia. Okay, so even you kena boleh explain dalam bentuk ayat lah. Dalam bentuk ayat macam dalam nota yang kita tengok hari Ahad lepas. Maksudnya terangkan macam mana sigma bond tu terbentuk. Okay, so how sigma bond is formed between one sp hybridized orbital of beryllium with 1s orbital of hydrogen. Okay, membentuk sigma bond. Alright. Okay, boleh kelas? Boleh sir. Okay. Boleh ke? Okay, so kita nak cepat sikit sebab nanti saya nak masuk ion juga. Okay, yang kedua apa dia kelas? Can someone tell me? BH3. Tak dengar? BH3. BH3 Okay, tadi pun dah H kan, saya nak tukar BF3 lah. Boleh? Okay. Boleh. Memang boleh, suka hati saya. Okay. Alright.
So boron group berapa kelas? 13. Okay, so valence electron dia 3. Okay. So always do the same step ni. Okay, memang takkan salah lah. Fluorine group 17. ada 3 kan, valence electron dia 7. Okay. Okay, alright. So saja je tukar lah, sebab tadi pun H kan ujung dia kan, kita tukar F pula lah. Okay, so next kita buat apa? Kita lukis dia punya Lewis structure lah. Okay, so we draw the basic structure first. Okay, kalau you dah nampak, you nak terus lukis ikut shape macam ni pun boleh. Kalau you nak lukis tegak pun macam T shape tu pun tak apa, sebab kita tak tahu lagi dia punya shape tu apa. Okay, alright. One more thing, kalau kita pergi balik soalan sebelum ni, dia ada minta dia punya molecular shape apa semua. So you kena nyatakan lah. Boleh faham tak apa saya cuba nak cakap ni? Boleh. Dia punya molecular shape apa, linear, bagi dia punya angle value. Start dengan electron group lah. Electron group dia linear. Okay, tak ada lone pair dekat central atom. Molecular shape dia pun linear. Okay, and then angle dia berapa? 180 degrees lah. Alright. Okay, so berapa elektron kita dah pakai dah ni? 6. Okay, balance 18 kita pakai untuk octetkan our fluorine lah. So setiap fluorine tu dia perlukan 6. So kalau 3 fluorine dah pakai 18, betul? Betul. So balance tinggal 0. okay, alright, correct. Okay, dah boleh kelas sampai sini? Boleh. Okay, so next thing apa yang you kena tahu adalah, okay, apa dia punya electron group. Okay, so electron group dia 3. Okay, itu pertama. And then kita kena boleh tentukan hybrid pada boron ni. Okay, so electron group 3 trigonal planar. So hybrid pada boron mesti sp2. Okay, clear class? Boleh? Yes. Okay, next thing you kena tahu adalah, okay, ada 3 sigma bond, single bond. Maksudnya nanti dalam sp2 ni boron kena ada 3 single elektron supaya dia boleh bentuk 3 sigma bond dengan fluorine lah. Okay, we do one by one. Okay, so sekarang kita buat hybrid kita dulu ni, boron ni. Okay, so boron apa dia punya electron configuration class? Can someone tell me? S2, 2P1. Okay, alright. So yang ni semua ground state, promotion, hybrid, kita kena lukis dia punya orbital diagram baru kita boleh nampak macam mana kita promote elektron tu. Okay, so kita lukis yang untuk N paling tinggi sahaja. Okay, dan ingat walaupun P1, P tu ada 3 orbital Okay, 2s2, 2p1. Okay, so macam saya bagi tahu kat boron ni kita kena ada 3 single elektron, betul tak kelas? Betul je. Okay, so kita ada ke 3 single elektron kat sini? Tak ada. Ada. So what we do, we promote this to the next orbital in 2p. Okay, okay. Okay, so hybrid yang kita perlukan adalah sp2, maksudnya 1 from S and 2 from P. We combine them together lah. Okay, dan yang ni kosong, so we write as MTP1. empty 2p orbital. Boleh? Boleh sih. Okay, so kita dah boleh buat kita punya hybrid lah. So nak lukis shape hybrid tu, saya dah bagi tahu kita ikut kita punya
electron group arrangement okey, electron group arrangement, bukan dia punya shape okey, kita lukis dulu ikut electron group arrangement dia. Okey, so kalau boron tu 3 trigonal planar, okey, so kita punya hybrid tu mesti kena ada 3 loop lah. Okey, so kita lukis dia. Alamak, tak apa cantik pula. Okey, so we draw hybrid kita ni ikut shape trigonal planar. Okay, dan angle dia like 120 to each other lah. Okay, alright, boleh lah. So label apa atom dia, okay, and then apa hybrid dia we label on each hybrid orbital tu. Okay, okay, next kita nak tentukan fluorine. Okay, fluorine punya electron configuration dia group 17 lah. 1s2, 2s2, 2p5. Okay, so apa yang you kena boleh nampak dekat 2p ni nanti fluorine akan ada satu single elektron lah. Okay, so elektron tu yang dia pakai untuk bentuk sigma bond dengan boron. Maksudnya setiap boron bagi satu, fluorine bagi satu. Dapatlah sigma bond antara boron dan fluorine. Cuma kita kena tahu untuk fluorine tu orbital apa yang terlibat dekat paling luar lah. Okay, boleh faham kelas kan? Okay, so what we do, we draw a 2p orbital lah. Okay, so you can use different color pun lah Okay, pakai color sama mungkin susah nak tengok ataupun boring lah. Okay, just use different color sikit lah. Alamak, tempat tak cukup, so lukis kecil sikit. Okay, tak apa. So label the atoms. Fluorine, fluorine, fluorine. Apa orbital? 2p, 2p, 2p. Okay, and then setiap satu elektron tu, one from fluorine and one from boron. Okay, alright. Okay, so walaupun macam orbital F ni dia macam sengit sikit, elektron tu you tak payah lukis sengit, just draw elektron tu with opposite spin as usual je. Boleh faham apa saya cakap? Okay, alright. Okay, label the sigma bonds. Okay, alright. So dia punya sampai sini boleh kelas? Boleh. Boleh sir. Okay, so macam saya bagi tahu kena boleh explain dalam bentuk ayat lah. Maksudnya, okay, macam mana sigma bond terbentuk antara sp2 hybrid orbital of boron dengan 2p orbital of fluorine. Dapatlah kita punya sigma bond ni. Okay, so next thing you boleh tahu adalah dia punya molecular shape lah. Okay, dia punya electron group adalah 3 trigonal planar. Dekat central atom dia tak ada apa-apa lone pair lah. Okay, so dia punya molecular shape pun trigonal planar. Okay, so dia punya angle value pun you must know lah. Okay, angle dia punya value adalah 120. Okay, can kelas? Boleh? Boleh sir. Boleh. Okay. Okay, dah take note of this dah boleh Class, can we proceed to the next one? Boleh. Okay, so can someone tell me C adalah apa? Apa dia? CH4. CH4. Okay, alright. CH4 actually senang lah, tak it's the same thing ni, just that you kena tahu apa hybrid pada carbon tu lah. Okay, so carbon group berapa kelas? 14. Okay, and hydrogen? One. Okay, so next what we do, kita lukis dulu basic macam ni.
Mungkin ada yang dah nampak lah shape dia sebenarnya tetrahedral sebab elektron group dia 4 dan tak ada lone pair dekat central atom. Okey. Tapi kalau you lukis macam ni pun tak apa. Lukis dalam bentuk Lewis structure pun tak apa sebab kita tak tahu lagi kan dia punya shape. Lepas lukis Lewis structure apa baru kita nampak. Okey. So kita dah pakai 8 elektron untuk structure ni and okey lah sebab apa? Hidrogen kita dah duplet dan carbon kita dah octet. So tak ada masalah. Okey. So next apa yang saya suruh tentukan dulu? Dia punya Elektron group. okey, berapa elektron group dia? 5. Okey, tengok carbon 4. So arrangement dia tu tetrahedral lah. Okey, tu pertama sekali. Okey, so kalau arrangement dia tetrahedral, okey, apa hybrid pada carbon kita? sp3. SP3. Dia kena ada 4 in total lah. Start daripada S, lepas tu kita ambil 3P tu. Okey. Alright. And then kena tahu juga yang dia akan bentuk 4 sigma bond dengan hidrogen. Maksudnya nanti pada carbon kita kena ada 4 single elektron. Okey, 4 single elektron supaya dia boleh bentuk 4 sigma bond dengan hidrogen. Okey. So carbon the configuration is 1s2 2s2 2p2. Okey. So again the same thing lah. Yang penting you kena boleh relate lah orbital diagram ni dengan hybrid yang sepatutnya you dapat. Pastikan dia tally lah, tak lari Okay. So dia 2s2 Okey. Sampai sini boleh kelas? Boleh. Okey, the next one kita nak 4 single betul tak pada carbon? Carbon kita ada tak 4 single ni? Ada. So, apa kita buat? Promote ni satu, pergi ke orbital 2p yang ketiga ni. Okey? Tapi bila time exam you tak payah bulatkan lukis arrow macam ni, tak payah. Apa aku buat ni, sorry. Okey. Okey. So 2s ada 1 dan 2p kita pun ada 3 single electron lah. Okey. So macam saya bagi tahu, kita kena boleh relate dengan apa yang kita lukis ni. Okey. Ni akan membentuk 4 sigma bond dengan kita punya hidrogen. Okey. So kita perlukan sp3. So kita ambil satu daripada s, 3 daripada 2p. Kita akan dapat sp3. Okey. Boleh kelas? Boleh. Okey. Okey, next to draw kita punya hybrid orbital dekat tengah tu. Okey, so saya dah bagi tahu kita ikut arrangement dia. Kalau elektron group dia 4, dia adalah tetrahedral. So kita lukis hybrid tu, sp3 tu ikut shape tetrahedral lah. Okey, kena ada 4 lobe dan dia ikut shape tetrahedral. Okey. 1 2 3 4. Okey. Dia lagi cantik kalau saiz dia semua seimbang lah. Macam saya lukis ni kurang sikit, tapi tak apa, tak ada masalah. Okey, boleh lah. Okey, so you must label the hybrid lah. sp3, sp3, sp3. Okey, sp3 and its carbon. Okey. So carbon membentuk sigma bond dengan hydrogen. Okey, so hydrogen again dia 1s1 sahaja. Okey, dia punya 1s tu ada satu single je lah. So dia akan terima satu daripada carbon. Okey, so orbital yang terlibat daripada hydrogen adalah 1s. Okey. So 1s shape dia apa? Bulat. Okey.
So 1 electron from carbon and 1 electron from hydrogen. Okay, macam saya bagi tahu tu, doesn't really matter lah siapa nak arrow atas, siapa arrow bawah, tetapi pastikan konsisten lah. Okay. Sorry saya lupa nak label kita punya atom dengan orbital dia. Okay. So nampak kita akan membentuk 4 sigma bond. Okay. Boleh kelas? Boleh. Okay. So apa dia punya molecular shape dia apa? Shape dia apa kelas? Kelas, apa molecular shape dia? Tetrahedron. Very good. Ya, kena faham shape dia sama dengan dia punya arrangement, sebab dia adalah dekat kita punya central atom tak ada apa-apa lone pair. So shape kita tak affect lah, masih kekal sama. Okay. Alright. So nanti bagi dia punya molecular shape tetrahedral. Okay. Angle dia kena tahulah. Okay, angle dia will be 109.5. Kalau tetrahedral tak ada lone pair apa-apa. Okay, kalau molecular shape dia tetrahedral, angle dia adalah 109.5. Okay. Again, kalau dia suruh explain macam mana terbentuk overlap orbital ni, overlap ni semua ni, kena boleh terangkan lah, between sp3 hybridized orbital of carbon and 1s orbital of hydrogen forms the sigma bond. Okay. Boleh guys, kan? Okay, alright. Okay, so the next one, PF5. PF5. Betul? Betul. Okay, alright. So ni ada sedikit extra lah, nanti saya akan bagi tahu. Okay, kalau actually benda ni semua sama je dalam nota, cuma bila you lukis mula, you boleh apa? You can do better lah. Okay, maybe kalau PC, okay, okay, tak apalah, kita boleh lah pakai PF5 ni. Okay, so phosphorus group berapa kelas? 15. Valence dia 5. Okay, and fluorine 17. valence dia 7. So total kita ada berapa elektron? 40. Okay, ini pertama. Okay. So next kita buat dia punya Lewis structure lah. Okay. Kalau you tak nampak dia punya shape dulu tak kisah. Kita buat je macam biasa. Nak buat bentuk bintang pun tak apa. Janji ada 5 kan. Okay. Kalau you dah nampak, you nak terus buat macam ni pun tak apa. Okay. Tak kisah pun. Okay, so sampai sini boleh. Berapa elektron kita dah pakai kelas? 10. Okay, so balance. 30. Okay, so next kita kena buat apa? Kita kena octetkan fluorine kita lah. Okay, so setiap fluorine perlukan 6. Okay, kalau 5 fluorine perlukan berapa kelas? 20. 10. Okay, 30. So balance tinggal. 0. Okay, betul, very good. Okay. Okay, so balance tinggal 0. Okay. Okay, cuma bila you sampai macam ni, mungkin you akan fikir, okay, phosphorus keliling dia ada berapa elektron? How many electrons surrounding phosphorus? 10. Boleh ke tak boleh? Boleh. Okay, sebab Boleh. apa? Why? Octet. Apa dia? Expand octet. Yes, phosphorus boleh expanded octet lah. Maksudnya dia ada empty d orbital
Kalau you tak nampak, you boleh buat dia punya electron configuration dulu. Apa electron configuration phosphorus? Betul, 3s2 3p3 kan? Betul. Okay, always remember kalau macam group 15, group 16 15, 16, 17 semua, kalau dia dekat period 3 lah, maksudnya nilai N yang paling tinggi dia adalah 3 dan ke bawah, maksudnya 3, 4, 5 dan seterusnya. Okey, dia ada empty d orbital. Okey, macam kita belajar dulu, kalau N sama dengan 3, nilai L kita adalah 0, 1 dan 2. So kita akan ada 3s, 3p dan 3d. Cuma untuk electron configuration 3d tu tak terlibat lah. Okey, bukan maksudnya dia tak wujud, dia kosong. Okey, kita tak pakai. Alright, so boleh expanded octet. Okey, so next thing you kena tahu, okey, berapa electron group dia? 5. 5. Okey, nama dia apa? Kalau electron group 5, nama dia apa? Arrangement dia. Okey, trigonal bipyramidal lah. Maksudnya dia punya horizontal tu segitiga, dia akan bentuk dua piramid dengan atas dengan bawah. Okey, so trigonal bipyramidal. Okey. Dan tak ada lone pair dekat central atom. So dia punya shape pun sepatutnya memang samalah, trigonal bipyramidal. Okey. Alright. So apa hybrid phosphorus kita? 5 kan? So apa dia? S SP3 D. Okey, okey, so sp3d sahaja Okey, sebab nak 5 betul tak? S P3D. Memang biasanya kalau time mula-mula ada belajar silap juga, dia akan cakap sp4. Okey, tapi tak apa, just faham P tu sampai 3 je. Dah habis kita pergi the next one, D. Boleh faham kelas? Boleh. Okay, alright. So next kita buat the orbital diagram lah untuk phosphorus Okay. Alright, so ground state. Okay, so kita tahu dia expanded, dan dia daripada hybrid tu you dah nampak sp3d, you dah nampak dia akan melibatkan d orbital. Okay, so itu you kena faham. Okay, so kita tak pakai lagi, so kita lukis je. Okay, so dia 3s2 3p3. Okay, yang ni empty 3d orbital. Boleh faham kelas? Okay, next apa yang you kena nampak? Okay, phosphorus akan bentuk 5 sigma bond dengan fluorine. Maksudnya pada phosphorus kita kena ada 5 single elektron, baru dia boleh bentuk 5 single bond ataupun 5 sigma bond dengan fluorine lah. Maksudnya phosphorus bagi 1, fluorine nanti akan bagi 1. Sekarang pada ground state ni kita ada tak 5 single elektron? So kita buat apa? Kita promote dia pergi ke empty 3D orbital ni. Okay, very good. Okay. Okay, yang atas ni kelas, just a correction lah kita tak payah tulis empty, kita nanti tulis untuk last kali je lah. Just label 3D je dah cukup, tapi biarkan dia kosong. Okay. Alright, so kita nak sp3d untuk phosphorus. So last step buat apa? Ambil satu daripada S, 3p ni, dan satu daripada D lah. Okay. So hybridization on phosphorus adalah
hybridization on phosphorus. Okay, sp3d. 1 2 3 4 5. Okay. So yang 4 ni kosong, dia akan kita tulis sebagai apa? MT3D orbital. Yes. Alright. Okay, so now kita buat dulu kita punya central atom lah. Okay, hybrid untuk kita punya central atom sp3d So kena tahu akan ada 5 lah sp3d, electron group 5, trigonal bipyramidal. So hybrid kita tu kena ada macam 5 kelopak lah, 5 lobes lah And kena tahu 2 on vertical axis. Okay, so maybe just draw kecil sikit lah 2 on vertical axis. Okay, and then 3 on horizontal axis. Okay, so kena label lah apa dia, phosphorus. Okay, dan hybrid dia apa, sp3d. Okay, mungkin saya lukis ni kecil sikit, so you lukis besar sikit lah, and then label dia punya hybrid semua, sp3d, sp3d, sp3d. Okay, boleh kelas kan? Boleh. Okay, alright. So next dia akan buat overlap dengan fluorine lah untuk bentuk sigma bond. Okay, so fluorine tadi kita dah tengok lah, dia akan berakhir dengan 2s2 2p5. Okay, so orbital dalam fluorine yang terlibat untuk bentuk sigma bond ni adalah 2p lah. Okay, so 2p shape dia apa? Dumbbell shape lah. Okay, alright. Okay, so macam biasalah kena label semua lah 2p, 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 2p. Okay, and then satu elektron daripada fluorine. Okay, dan satu elektron nanti daripada phosphorus. Okay, actually 2p yang saya lukis ni saya betulkan lah sebab tak berapa kemas. Dia sepatutnya cannot be like this Wait saya just lukis semula. Sebab dia sepatutnya apa, dalam horizontal axis, so it should be straight lah, cannot be bent like that. Tak betul lah tu. Okay, better. Alright. So label all the sigma bonds. Okay, all the sigma bonds label. Okay, so dia punya electron group dia 5. Okay, so arrangement dia trigonal bipyramidal. Ada tak apa-apa lone pair dekat central atom kita kelas? Pada phosphorus kita ni ada tak apa-apa lone pair? Tak ada. So maksudnya di sini dia punya shape pun sama lah dengan dia punya arrangement. So kalau ditanya molecular shape dia adalah apa? Trigonal
bipyramidal. Okay. And then the angle value pun kena tahu lah. Maksudnya antara vertical dengan horizontal tu 90 degrees. Dan antara tiga yang ke horizontal ni, contohnya ni 120 degrees. Okay. Yang ni dengan ni 90 degrees. Okay. Boleh? Boleh. Okay, alright. So, saya rasa dah cover dah. Okay, so I give you a few minutes break. Okay, lengkapkan ni semua lengkapkan. Mana tak sempat lagi tu, lengkapkan. Lepas ni kita akan masuk kepada ion lah. Okay, saya akan ajar macam mana nak buat ion Okay, boleh kelas? Boleh sir. Okay. Sekejap nanti kalau dalam soalan yang you dapat tu mana satu yang charge minus sebab dah lari sikit lah. So A ke B ke C Sekejap. A adalah okay, pertama sekali ICl2 minus, lepas tu ICl4 plus, lepas tu SCl6. oh, yang minus tu bukan pada apa? SCl6 tak ada Tak ada. SCl6 dia bagi apa? Neutral je, kosong je. Neutral. Ya. Okay, alright. Okay, tak apa. So I'll give you a few minutes break. Okay, so try to work it out lah. Okay, nanti kita terus bincang lah Can kelas boleh? Boleh. Okay, cuma bila ada ion saya dah bagi tahu hari tu, kalau untuk hybrid tu kalau untuk hybrid tu kita kena tentukan apa? Siapa yang akan ada charge tu. Okay. So again SCl6 tak ada apa-apa Tak ada. Okay, let me just check again. Okay. Lepas tu ICl2 minus dengan ICl4 plus. Betul? Betul. Okay, so cuba yang ni tiga ni. Okay. Okay kelas, semua dengar boleh? Dengar. Dengar. Okay, alright. So what we do, kita buat yang ion dululah, iaitu ICl2 minus dengan ICl4 plus lah and then kita buat SCl6 tu. Okay, so pertama sekali kita buat untuk ICl2 minus dulu. Okay, alright. Saya nak tunjuk yang ion dululah, sebab SCl6 tu macam biasa. Okay. Okay, ICl2 minus. Okay. So pertama sekali, okay, apa kita buat? Kita lukis dulu Lewis structure macam biasalah. Okay. So iodine, apa dia punya, dia group berapa? 17. Okay. Chlorine, group 17. Okay. And then dia ada charge negatif 1, maksudnya kita kena buat apa? Plus 1. Okay. Tambah 1 elektron. So total kita berapa? Betul? 92. Okay, alright. Next okay, kita lukis dulu basic Lewis structure macam ni. Okay. Dan dia tu adalah ion lah, so kita just buat square bracket, letak charge lah macam ni. Okay, tak ada masalah. Okay, next, berapa elektron kita dah pakai untuk basic structure ni? 5. Okay, ada 18. Next kita kena buat apa? Pastikan klorin kita dulu octet lah. So setiap klorin perlukan 6. So kalau 2 klorin berapa kita dah pakai? 12. Dan balance tinggal 6 elektron. Okay, so balance elektron ni akan pergi ke mana kelas? Central atom. Sebagai
Apa kita panggil ni? Sebagai lone pair. Bagus. Itu yang saya nak dengar tu. Okay. Alright. Okay. So dah buat sampai sini dah kira bagus lah. Okay, you dah boleh tentukan Lewis structure apa semua. Okay, next kita kena tentukan, sebelum nak tentukan hybrid iodine kita kena tentukan electron group dulu berapa. Berapa electron group ICl2 minus ni? 5. Okay, very good. Why 5? Sebab setiap lone pair kita kira sebagai satu. Yes, very good. Okay, so our electron group is 5 lah. So arrangement dia adalah trigonal by pyramidal. Okay, trigonal by pyramidal. Okay, so saya dah bagi tahu hybrid tu kita tengok dia punya arrangement, kita tentukan lah. Okay, so hybrid pada ni adalah sp3d. Boleh faham kelas? Sebab elektron group dia 5. Okay, okay, very good. Okay, next kena nampak lah yang dia akan bentuk, iodine akan bentuk 2 sigma bond dengan klorin. Okay, dia akan bentuk 2 sigma bond dengan klorin dan dia ada 3 lone pair. So nanti dalam hybrid kita ni you dah kena tahu akan ada 3 lone pair dan 3 lone pair dan akan ada 2 single elektron lah untuk dia nak membentuk sigma bond. So you kena boleh siap tentukan tu dulu sebelum kita lukis kita punya orbital diagram. Okay, alright. Okay, next kita buat dulu hybrid untuk central atom kita dulu. Okay, so iodine. Okay, so kita tak payah tulis daripada awal lah. Okay, so siapa ada periodic table tak? Boleh bagi tahu saya iodine kat period berapa? 5. Iodine kat period 5. Okay, very good, betul. Okay, so iodine kalau period 5 dia group 17. So you mesti tahu dia akan berakhir dengan 5s2 5p5. Boleh kelas? Semua boleh faham kenapa saya tulis macam ni? Boleh saya. Okay. Boleh, sir. Sebab dia group 17, maksudnya dia mesti berakhir dengan ns2 np5. Okay, so group 17 dan dia tu period 5, so 5s2 5p5. Itu pertama. Okay. Okay, second thing yang you kena boleh fikir adalah negative charge ni pergi kepada siapa? So sudah bagi tahu lah, dia biasanya akan pergi kepada kita punya central atom. So kita akan ada configuration yang baru, I-. Okay, I-, apa configuration dia sekarang? Minus maksudnya terima satu elektron, betul? 5s2 Very good. 5s2 5p6. Ini yang you kena boleh tentukan. Sebab kalau ni you tak boleh, nanti kita akan tengok, kita akan sangkut nanti bila kita buat dia punya orbital diagram dengan hybrid tu lah. Okay, ground state. Okay, so ingat okay, kita ada sp3d, so mesti melibatkan d orbital. Okay, so bila kita lukis tu, kita siap lukis 5d sekali. Okay, so sekarang dia adalah 5s2 5p6. Okay, okay, sekarang kita compare dengan kita punya hybrid kita ni yang kita buat dalam Lewis structure ni. Kita kena ada 3 lone pair dan kita kena ada 2 single. Ada tak kita dekat sini 3 lone pair dan 2 single? Tak ada. Okey. So apa kita kena buat? Kita kena promote satu elektron. Okey, pergi ke 5d. Okey. Dan kita boleh tahulah ini adalah lone pair pada fosfor iodine tu. Ini adalah lone pair kedua. Okey, ini adalah lone pair ketiga.
Okey, satu ni akan bentuk sigma bond dan lagi satu nanti kita dah promote itu pun akan bentuk sigma bond. Okey. So you kena boleh tengok benda tu Okay, always make it a habit lah. Isi single-single dulu baru kita pair them up. Okay. Dan yang lagi satu tu already promoted to 5D. Okay. So hybrid pada iodine kita So kita nak sp3d. So kita akan ambil satu daripada S, tiga daripada P dan satu daripada D. Okay. So total ada 5. So akan ada 3 lone pair. Okey, macam saya bagi tahu tadi, kita kena boleh kaitkan dengan Lewis structure kita. Pada iodine tu akan ada 3 lone pair. Inilah 3 lone pair tu. Dan akan ada 2 single elektron untuk membentuk sigma bond dengan klorin. Okey. So yang 4 ni tak pakai, kita tulis sebagai empty first orbital. Okay, very good. Okay. So jangan risau dia ion ke, dia ICl2 ke apa, minus ke apa, jangan risau. Bila kita lukis hybrid, kita dah tentukan dia sp3d, lukis dulu ikut bentuk tu. Okay. So kalau sp3d maksudnya apa? Akan ada 2 on vertical axis. Okay. Sebab dia trigonal bipyramidal lukis kita punya hybrid ikut shape arrangement kita. Okay. Okay, sp3d mungkin sebab kecil sikit, tapi make sure label clearly lah. Okay. Alright, lagi satu benda yang saya nak highlight sekarang. Okey, sekarang kita ni bukan I lagi kita dah I minus. Boleh faham tak kelas? Bukan I tetapi I minus. Ni another extra thing lah bila ion tu. Sebab kita dah tahu negatif tu pergi kepada iodine, bila kita buat hybrid tu kita buat untuk I minus. Boleh kelas? Boleh je. Okey. Alright, itu pertama. Okey, yang seterusnya you kena tahu, okey, sekarang dia ni trigonal bipyramidal dan dia ada 3 lone pair. So kena recall balik. Trigonal bipyramidal kita boleh ada case yang tak ada lone pair. 1 lone pair, 2 ataupun 3 lone pair lah. Okey, so kalau 3, okey, so kena ingat kalau ada lone pair untuk trigonal bipyramidal, kita akan letak dia dekat kita punya horizontal axis. Okay, we will place them on our horizontal axis. Maksudnya yang 3 ni, yang 120 antara satu sama lain ni, kita letak kita punya lone pair kat sini. So kita kena tahu dekat axis mana kita nak letak lah. Okay, boleh kelas kan? Boleh. Okay. So next chlorine Okay, so kita kena tahu iodine bentuk sigma bond dengan klorin. Okay, dalam klorin orbital apa yang terlibat? Okay, so klorin macam fluorine je. Kalau fluorine 2s2 2p5, klorin 3s2 3p5. So orbital yang terlibat untuk overlap dengan kita punya iodine I minus adalah 3p lah. Okay. So kita kena lukis 3p orbital Wait, let me just write it here ke apalah. Okay, 3p5 Alright, so kita kena lukis p orbital Kat mana kita lukis? Dekat kita punya
vertical axis. Okay, so kena label fluorine 3p and 3p. Okay, lepas tu satu elektron daripada klorin dan satu elektron daripada I minus. Okay, so inilah membentuk kita punya sigma bond. So cuba compare balik dengan Lewis structure kita. Iodine kita tu akan ada 3 lone pair. Inilah 3 lone pair pada horizontal axis dan bentuk 2 sigma bond dengan klorin dekat vertical axis ni. So okey tak kita punya structure ni? Okay, kelas boleh? Boleh. Boleh. Okay. Okay, nanti saya bagi contoh ayat tu maksudnya macam mana nak explain, tapi you tulis dululah. For example, kalau untuk ICl2 minus ni, okay, macam mana dia terbentuk? Sigma bond ni terbentuk antara sp3d hybrid orbital of I minus dengan 3p orbital of chlorine. Okay, alright. Next kena bagi tahu dia punya shape. Okay, dia punya shape tu apa? Macam mana nak tahu dia punya shape ni? Kita tutup lone pair, apa yang kita nampak? Linear. Betul, very good, linear. Dan angle dia tu, okay, 180 degrees. Okay, alright. Don't worry, the ayat tu untuk nak explain tu I will give to you guys after this lah, for you to refer. Sir. Yes. Kalau bagi Kalau bagi tahu dia punya polarity ni, boleh boleh juga. Polarity. Okay, itu mention bila dia soalan minta sahaja. Kalau tak perlu. Okay. Okey. Okey, sir. Macam ni saya nak tanya, dia polar ke non polar ni? Apa jawapan dia? Pola. Pula. Ya ke? Sebab dia ada Ada lagi nampak. Dia ada lone pair, tetapi pada horizontal axis tiga-tiga ni lone pair. So effect dia boleh cancel off. Oh. Kan semalam ada pengecualian, betul tak? Ini adalah salah satu daripada pengecualian tu lah. Okay, so dia sepatutnya non-polar. Non-polar. Okay, boleh faham? Boleh. Tapi polarity tu kita hanya beri bila soalan minta sahaja. Okay, kalau soalan suruh describe, okay, you apa hybridization ni, you kena bagi tahu lah. Okay, dia punya apa, macam mana hybrid tu, macam mana hybrid orbital tu overlap. Okay, sp3d of I minus, okay, overlaps with 3p orbital of chlorine to form sigma bond. Okay, apa lagi maklumat lain yang you kena bagi adalah dia punya electron group arrangement, dia punya shape dan dia punya angle lah. Okay, boleh kan? Boleh, sir. Okay, alright. Okay, so dah take note of this? Dah. Okay, alright. Betul. Yes. Yang tu lompe punya elektron nak lukis dot ke arrow. Use dot lah. Okey, sir. Okay, boleh? The rest? Boleh. Okay, alright. Okay, next adalah apa? ICl4 plus betul? Betul. Okay, so this one also same thing lah. Okay, so first buat Lewis structure dulu. Iodine group berapa? 17. Okay, chlorine 17. dan kita ada charge positive 1, so kita kena tolak satu elektron lah. So berapa total kita?
Betul? Betul. Okay, so next what we do, kita lukis dulu V structure macam biasa. Sebab kita tak tahu akan ada lone pair ke tak ada pada iodine kan. So tak apa, kita lukis je macam ni dulu. Tak salah. Okay, just draw like this first. Okay, so berapa elektron kita dah pakai? 8. Balance tinggal 26. So next kena buat apa? Pastikan our chlorine ni octet lah. Our chlorine is octet Okay. Alright. So berapa elektron yang kita dah pakai untuk octetkan 4 chlorine? Dan balance tinggal 2. Okay, so 2 tu akan pergi dekat lone pair sebagai lone pair pada iodine. Okay, kan kelas? Boleh? Boleh sir. Boleh sir. Okay, alright. So sepadan pengiraan ni semua dulu sebab saya nak sama ruang sikit lah. Okay, alright. Okay, so next macam biasa kita kena tentukan dulu elektron group lah. Elektron group dia apa? Kita kena tengok iodine. Berapa elektron group iodine kita? 5. Okay, very good. Sebab apa 5? Sebab ada single bond. Okay, 4 single bond dan 1 lone pair. So nama arrangement dia adalah trigonal bipyramidal. Okay, very good. Okay, so untuk kita nak tentukan hybrid pada central atom tu, kita kena tengok electron group kita lah, arrangement dia. Trigonal bipyramidal 5. So hybrid dia adalah apa kelas? SP3D. Betul. SP3D tu akan ada 5. Okay, so you dah kena boleh fikir dalam 5 tu akan ada apa nanti dalam 5 kotak tu. So you kena tahu dia akan bentuk 4 sigma bond dengan chlorine. So maksudnya dia akan ada 4 single elektron nanti dan 1 lone pair. Okay, dia akan ada 4 single elektron dan 1 lone pair. Ada dah tutup lagi. Okay, alright. So next okay, kita kena tahulah positive charge ni pergi kepada siapa. Pergi kepada siapa kelas? I. Yes, our central atom. Okay, so again kita boleh terus simplify lah. Iodine dia period 5 kan, dia group 17. So 5s2 5p5. Kalau I plus, apa configuration dia? S2 5p4. Okay, very good. Okay, so macam biasalah, ground state. Okay, so dah tahu okay, kita akan ada SP3D. Okay, SP3D. Okay, so kita siap lukis 5D sekali. Okay, so 5s2 5p4. Okay, 5D kita kosong. Okay, so daripada apa yang kita lukis daripada Dewey structure ni, you kena tahu yang dia perlu ada 4 single elektron untuk dia bentuk 4 sigma bond dengan chlorine dan 1 lone pair lah pada iodine kita. Okay, so sekarang kita ada tak 4 single bond? Tak ada. Okay, so apa kita buat? Kita promote satu ni pergi ke 5D. So that kita dapat 1 lone pair dan 4 single bond. Okay, make sure bila you hantar tutorial nanti you punya lukisan semua jelas Jangan apa, lukis kecil-kecil sangat, tak nampak dia overlap dekat mana ke apa. Alright. Okay, so satu tu dah promote dah, tinggal lagi satu lah.
dan dia akan pergi ke 5D. Okay. Alright, so kita nak SP3D, hybridization on I+. Okay, SP3D. So just combine je. Okay, so kita ada satu lone pair ni pada I+ kita. Okay, dan kita akan ada 4 single elektron untuk bentuk 4 sigma bond dengan klorin. Empty 5D orbital. Okay, boleh kelas so far? Boleh sir. Boleh sir. Okay. Boleh sir. Alright. Okay, next kita kena tahu macam mana nak lukis kita punya hybrid lah. Okay, so kita ikut je SP3D tu. Maksudnya kita buat je dulu 5 loop lah. 1 2 3 4 5. Okay, dan bila kita label tu, kita label sebagai I+, ingat okay. Okay, SP3D. Okay. Okay, and then kena ingat elektron group 5 trigonal bipyramidal, walaupun satu lone pair, kita masih letak dekat horizontal axis sebab kalau elektron group 5 kita boleh ada satu lone pair, 2 lone pair ataupun maksimum 3 lone pair. So kita walaupun ada satu dalam ni, kita masih letak dekat kita punya horizontal axis. Clear class? Yes sir. Yes sir. Okay. Alright, next dia akan bentuk sigma bond dengan klorin. Okay, so klorin tadi kita dah tengok dah. Okay, dia punya configuration akan berakhir dengan 3s2 3p5 lah. Okay, so orbital yang terlibat untuk bentuk sigma bond dengan kita punya I+ adalah 3p. Okay, so ada 4, so we just draw je. Okay. Okay, so CL ataupun nak label CL kat luar pun boleh, tak kisahlah. Okay, we just be consistent je lah dengan apa yang kita buat. Okay, so chlorine 3p 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 and 3p. Okay, so each chlorine tu akan bagi satu lah. Okay, dan each I+ tu akan bagi satu. Okay, boleh kelas Ken? Boleh sir. Boleh sir. Okay, so this will form the sigma bond lah. Okay, our sigma bond ni. Kan kita ada 4 sigma bond. Okay, inilah sigma bond kita. Okay. So next kita kena boleh explain macam biasa. Okay, macam mana bentuk sigma bond tu. Okay, antara sp3d of I+ dengan 3p of chlorine, overlap tu lah. Contoh ayat tu saya akan bagi selepas ni lah Okay, alright. And then Okay, sir. apa dia punya shape? Macam mana dengan dia punya shape sekarang? Ada lone pair betul tak? Betul. Okay, so arrangement dia masih trigonal bipyramidal. Okay, tapi bila nak tengok shape tu, kita tutup lone pair ni. So apa yang kita nampak? Seesaw. Seesaw. Very good. Okay, the shape tu is seesaw.
Okay, and then kalau kita ikut angle antara vertical dengan horizontal sepatutnya 90, dan antara horizontal dengan horizontal ni 120, betul? Betul. Okay, bila ada lone pair macam ni, apa akan jadi kepada angle dia tu? Compress. Yes. So dia akan jadi less than 90, less than 120 lah. Okay. Okay, so kalau you tengok actually dah bagi sekali untuk yang SCL6 punya, betul tak? Semua tengok sekejap, dapat tak yang untuk SCL6? Kelas? No, sir. Ada kan? Saya ada bagi untuk SCL6 sekali kan? Ada. Okay, alright. Apa dia ada soalan? Ada apa-apa soalan ke kelas? Tak ada. Okay, alright. Okay, so you guys boleh refer ni lah. Okay, just tahu kalau SCL6 tu dia adalah electron group dia adalah 6. So arrangement dia adalah octahedral dan hybrid pada S tu adalah sp3d2. Okay, again kena tahu sulfur tu dia group 16, dia period 3 lah. Maksudnya, okay, saya just write sini lah sulfur tu dia adalah 3s2 3p4. Okay, dia ada empty d orbital lah. Okay, sebab hybrid pada sulfur tu kita nak sp3d2. Okay, so dia mesti kena ada empty 3d orbital baru kita boleh buat hybrid. Okay, so boleh kelas, you all boleh buat tu sendiri, boleh? Okay. So everyone can see the screen kelas, boleh? Boleh, sir. Okay, alright. So pertama sekali kita just follow step macam biasa yang kita buat hybrid sebelum ni lah. Sebab multiple bond biasanya dia akan ada dua atom dekat tengah lah. Itu yang mungkin beberapa pelajar akan confuse sedikit lah Okay, but we still do it the same way. Okay, so pastikan you boleh lukis structure lah C2H4 ni alkene okay, ataupun alkena bila you belajar lah. Okay, so dia akan ada satu double bond ni between the carbon. Okay, and then the next thing you kena tahu adalah apa dia punya hybrid. Okay, apa dia punya hybrid. Okay, so kena tahu dia punya electron group lah. Kita tengok satu carbon sahaja. Okay, dia ada electron group dia 3, betul tak kelas? Betul. So dia sp2. Okay, carbon ni pun sp2. Okay, perkara berikutnya yang kita kena tahu adalah, okay, kita tengok satu carbon sahaja dia akan bentuk 3 sigma bond. Maksudnya dengan 2 hidrogen dan satu carbon sebelah dia ni. Okay, so kena tahu dalam sp2 tu nanti kena ada 3 single bond. Dalam sp2 tu nanti akan ada 3 single bond. Okay, dan kita perlu bentuk satu pi bond. Okay, so ingat kalau pi bond dia akan asing dia tak termasuk dalam hybrid. Kita panggil dia unhybridized. Okay, tu je perbezaan dia. Okay, kalau ada pi bond, okay, dia masih perlukan satu elektron juga sebab karbon sebelah kiri bagi satu, sebelah kanan bagi satu. Cuma dia tak akan termasuk dalam hybrid kita. Kita akan buat asing sebagai unhybridized 2p orbital. Okay, alright, contohlah kalau ground state dia 2s2 2p4. Sorry, 2s2 2p2. Okay, kita perlukan 4 single lah pada carbon. Sebab apa? 3 untuk sigma bond dengan hidrogen dan carbon, dan satu lagi tu kita perlukan satu single untuk bentuk pi bond dengan carbon. Okay, so kita nak 3 single. So apa kita buat? Kita promote lah. Okay, yang ni pergi ke sini dulu. Okay, jangan risau. Okay, and then kita dah tahu carbon kita sp2. So we just combine satu S dan 2p, dapat sp2 kita. Dan ni adalah unhybridized. Okay, unhybridized 2p orbital. So bila kita lukis hybrid, kita lukis sp2 punya hybrid dulu. Okay, unhybridized tu kita kena tahu orbital apa dan kita lukis macam biasa. Okay, so bila lukis final structure ni, okay, alright, kita tahu carbon kita sp2. Okay, dan dia akan bentuk sigma bond dengan lagi satu carbon. Okay, so ni dengan ni.
bentuk satu sigma bond. Okey, boleh nampak tak kelas? So kita ikut shape dia tu, trigonal planar tu. Okey, cuma dia dua lah. Mungkin pelajar confuse sikit, tapi we just follow the same step ni. Okey, alright. And then dia akan bentuk sigma bond dengan hidrogen. Karbon sebelah kiri 2, karbon sebelah kanan 2. Okey. The next part ni. Okey, karbon kena tahu ada satu unhybridized 2p. Okey, dan karbon sini pun ada unhybridized 2p. So ingat kalau pi bond dia asing. Okey, dia takkan overlap directly lah. Macam sigma bond. Kita panggil dia side to side overlap. Okey. So pi bond overlap of unhybridized 2p orbital of carbon with another unhybridized 2p orbital of carbon. Boleh kelas? Boleh sir. Boleh sir. Okey. So group dia stay tiga elektron group. Untuk carbon je betul. Yes, 3 electron group, correct. Okey, tapi dia takkan, biasanya kalau macam ni dia takkan minta dia punya shape apa, tak adalah. Okey, clear. Just faham pi bond tu nak lukis macam mana. Dan kena faham pi bond tu tak termasuk dalam kita punya hybrid. Okey. Sekarang kita tengok triple bond pula Okey, kalau triple bond you kena tahulah dia akan ada satu sigma dan 2 pi antara karbon. So kena ingat. Okey, dia akan ada, kalau kita tengok karbon sini, okey, dia akan ada 4 single lah, iaitu yang ni 2 untuk bentuk sigma bond antara hidrogen dengan karbon, dan 2 lagi untuk pi bond ni dia akan ada 2 unhybridized nanti. Itu pertama. Okey. Second thing yang you kena tahu adalah electron group carbon. Okey. So berapa electron group carbon ni kelas? Tu betul, sebab apa? Satu triple bond, satu single bond. So 2 lah. Okey. So hybrid dia adalah sp. Okey. So when we do pun we do as usual. Carbon 2s2 2p2. Okey, ingat kita kena ada 4 single 2 untuk sigma bond untuk sp kita, dan 2 lagi tu pi bond unhybridized. Okey, so kita kena ada in total 4 single. So kita promote dulu ni pergi ke 2p. Okey, kita nak sp sahaja, kita combine them together as sp, dan 2 ni lagi sebagai unhybrid. Okey, untuk kita punya pi bond. Sebab kita akan ada 2 pi bond nanti antara karbon tu. Okey. And then when we draw the final product also pun kita benda yang sama lah. Karbon kita sp, buat dulu karbon sigma bond antara karbon dulu. Okay, next buat sigma bond dengan hydrogen. Okay, alright. Okay, sekarang ada 2p tau. Setiap karbon ada 2p orbital, betul tak? Unhybridized tu dia akan ada 2 single, betul tak kelas? So kita tak boleh lukis dua-dua at the same direction lah. Kalau lukis dua-dua same direction, dia akan bertindih. So kita tak nampak nanti. So kita akan lukis satu tegak macam ni dulu. Okay, 2 unhybridized 2p lah. Okay, tak payah pz ni pun tak ada tak apa, tak ada masalah. Okay, alright. Macam ni dulu. Okay, satu pi bond. Okay, pi bond yang kedua kita lukis condong macam ni. Cuma kena konsisten lah, yang mana tegak join dengan tegak, yang condong join dengan yang condong. Boleh faham apa saya cakap? Boleh? Boleh. Okay, so itu saja yang sedikit tricky bila melibatkan multiple bond lah. Okay, pi bond tu kena ingat dia asing. Okay, dan kalau pi bond pun setiap karbon tu akan bagi satu elektron lah. Karbon sebelah kiri bagi satu, sebelah kanan bagi satu. Okay, okay. So ada satu example untuk CO2 ni. Okay, so we just quickly tengok lah. Okay, so kena ingat kalau CO2 dia akan ada 2 sigma bond dan 2 pi bond. Okay, so kalau ground state dia 2s2 2p2, kita nak ada 4 single lah, 2 untuk sigma, 2 untuk pi. Dan hybrid carbon kita adalah sp. Tak nampak saya tulis ni sp. Okay,
Dan 2 lagi ni untuk bentuk pi bond kita, unhybridized. Okay, so again sama je. Okay, alright. Yang untuk CO2 ni, never mind, I will explain to you in the next class lah, sebab dia ada sedikit extra. Okay, boleh kelas? Kan? Boleh sir. Sebab kalau kita tengok untuk CO2 untuk oksigen pun kita kena buat hybrid. Dia lain sikit. Kalau selama ni kita tengok surrounding atom tak ada hybrid, betul tak kelas? Surrounding atom macam biasa je kan? Okey, tetapi untuk oksigen kita kena buat hybrid. Okey. So yang ni tak apalah, simpan untuk next class lah. Okey. So ni yang tricky sikit. Tapi actually dalam video kuliah yang saya bagi, dia ada terangkan pasal ni lah. But never mind, nanti saya nak explain balik semula yang ni. Okey? Boleh kelas? Ken?